Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Datuk Dr. Haji Tengku Mahmud bin Mansur yang di-Pertua Pekaya, yang diraihkan Tuan Haji Zainuddin Abdullah, Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Terengganu, barisan ahli panel, barisan penonton, tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan insya-Allah episod kali ini di Rumah Perkaya, iaitu Pusat Jagaan Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Marang Terengganu Darul Iman. Dan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan membincangkan tajuk iaitu percaya kepada Allah, minta tolong kepada bomoh. Dan untuk membahaskan tajuk pada malam bahagia ini, maka kita telah memilih 3 orang ahli panel insya-Allah yang akan mengupas, merabak dan juga membahaskan secara terperinci mengenai tajuk tersebut. Di dekat yang sekali perdana saya, iaitu ahli panel yang pertama, iaitu Ustaz Muhammad Mizan Muhammad Nur, pengarah urusan TQHM Consultant. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap molek ada dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ujung sana, di sebelah sana, selepas daripada Ustaz, iaitu yang berbahagia Dr. Abdul Manan bin Muhammad daripada Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu Darul Iman. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Comel molek Ustaz malam ni. Alhamdulillah. Gaya Ustaz. Alhamdulillah. Dan di ujung sana, bagi melengkapkan, iaitu Imam Muda Adik bin Amin Muhammad Amin yang akan mewakili kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Imam Muda Adik. Waalaikumsalam. Insya-Allah enta tidak akan tua selama-lamanya. Muslim muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa membuang masa, terus saya nak bagi kepada perbahasan kita tajuk, iaitu berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Masyarakat hari ini membahaskan tentang bomoh, Ustaz. Masyarakat hari ini cukup sinonim dengan perkataan kalau sakit ada 2 tempat nak pergi, hospital atau bomoh. Tapi kalau di kampung semua akan pergi bomoh saja. Sedangkan dalam Islam arkanul iman, iaitu rukun iman, iaitu yu'minuna billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pusingan yang pertama ni Ustaz boleh bahaskan tentang konsep syirik itu dan sebagainya dalam konteks yang semikian agar penonton di sana memahami, penonton di sana mengetahui sebenarnya konsep syirik dalam Islam. Fatafadhal ma'dzura Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi selaku pengurusi majlis pada malam ini. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidus zalimina illa khusara. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita nak rungkai sedikit permasalahan ummah dan tajuknya, dan diberi pada saya untuk rungkai perkataan syirik tadi. Sebenarnya syirik ini merupakan perkataan Arab yang dimelayukan. Orang Melayu sebut syirik. Dan asalnya syiraka, yang perkataan Arab yang bermakna sekutu ataupun kongsi. Sebut sekutu ataupun kongsi saja nampaknya subhanallah, memang tidak sempurna kekuasaan tadi. Tidak sempurna, bermakna pergantungan tu ada nampak di hujung perkataan kongsi dan sekutu tadi. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu kata-kata segi lurahnya. Lurah ni bahasa Arab. Apa kata kita tengok sedikit, terenung sedikit dalam kitab ataupun dalam kamus Dewan Bahasa kita, yang menyebut tentang syirik ini ialah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan perkara yang lain daripada Allah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sajalah kita sembah patung, sembah berhala dan sebagainya. Itu contoh ringkas yang saya beri. Dan satu perkara yang saya nak bawa di sini, cuba kita sama-sama kita renung insya-Allah. Apa kata syarak kita? Apa kata dalam ilmu, dalam istilah syarak kita, yang mana makna syirik yang dibincangkan dalam istilah syarak, yang mana kita ambil pakai untuk tentukan sama ada sejauh mana kufur seseorang itu kepada Allah, ialah syirik maknanya suatu dosa. Suatu dosa yang sangat besar, yang paling besar, tak tergambar besarnya itu, tak tergambar, paling besar, sangat besar. Dan
dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan jika sekiranya taubat itu taubat nasuha dan kembali balik, istighfar balik, syahadah balik, barulah diterima balik untuk jadi mukmin Islam yang baik. Dan syirik ini juga boleh menyebabkan hamba Allah, seseorang hamba Allah itu akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang amat keras di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu makna segi ringkasnya. Ya Ustaz, bila kita bersebut tentang syirik ini, satu benda dosa yang cukup besar Ustaz. Allah tak akan ampun dosa orang syirik Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan jauh lagi. Mudah-mudahan kita ya. Jadi iktibar kepada kita, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada soalan yang perlu Ustaz. Mungkin Ustaz ni terlalu masuk saya di sini. Ustaz cukup arif dengan perubatan tradisional Islam, cukup arif tentang ilmu perbunuhan. Jadi bagus nak related dengan perbunuhan ni, mungkin kita tengok Ustaz, mungkin Ustaz boleh kupas secara dengan masa yang diberikan ini tentang bomoh dan juga bagaimana dia hubung kait dengan syirik dengan kehidupan orang Islam itu sendiri. Sebab orang Islam yang banyak mengenai Ustaz. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan pengurusi, sahabat panel dan Dave terhormat serta hadirin hadirat yang dimuliakan. Tajuk yang kita bincangkan pada malam ini sebenarnya merupakan satu tajuk yang secara kebetulan baru-baru ini timbul isu yang berkait dengan perkara ini, berkait dengan di mana dibesut Ustaz? Ya, dibesut. Dibesut. Ada kehilangan, lalu usaha-usaha menyelesaikan dan segala macam yang diusahakan itu ternyata berkait rapat dengan tajuk yang dibicarakan pada malam ini. Jadi apa yang ingin saya kemukakan mengenai dalam hal yang berkaitan dengan perbomohan ini, kadang-kadang ada hal-hal yang setengahnya menyedari, setengahnya tidak. Unsur-unsur yang membawa kepada syirik. Itulah yang perlu kita sedari. Sebenarnya dalam Islam ada proses rawatannya. Dan proses rawatan dalam Islam ternyata mencakupi bidang yang sangat luas. Juga apa saja yang tidak bercanggah dengan prinsip Islam boleh diletakkan di bawah rawatan secara Islam. Sama ada rawatan moden ke atau tradisional. Namun yang ingin saya berikan tumpuan di sini rawatan secara tradisional ini. Dan saya pecahkan kepada dua. Satu, tradisional yang bersifat Islamik. Yang kedua, yang bertentang dengan itu. Jadi rawatan tradisional yang bercorak dan bersifat Islamik ini selalu digunakan pakai istilah yang lain untuk membezakan dengan apa yang kita namakan yang kedua ini, yang perbomohannya. Kalau kita menggolongkan sekali dengan satu istilah, nanti lebih keliru lagi. Jadi dalam Islam, rawatan secara kerohanian ini lebih digunakan pakai dengan istilah al-ilaj bil Quran. Rawatan menggunakan kaedah-kaedah khususnya pembacaan ayat Al-Quran. Ataupun al-ilaj ar-rabbani. Ataupun disebut juga al-ilaj ar-ruhani. Untuk membezakan rawatan spiritual ini dalam Islam dengan apa yang kita konsepkan sebagai, yang kita istilahkan sebagai perbomohan. Jadi kalau begitu, ini satu bentuk rawatan secara tradisional. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton yang dimuliakan Allah, Liga Ilmu Astrosis, seketika jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Jadi kita boleh lihatlah sebahagiannya mendatangi bomo untuk kelihatan lebih muda. Sihir ni sebenarnya Ustaz, dia guna kaedah memainkan mata kita supaya kita nampak benda tu cantik. Al-Quran dah sebut bahawa nulisannya ada satu kumpulan manusia, laki-laki di kalangan manusia ni minta tolong dengan jin.